Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah. Setinggi-tinggi rafa' syukur kita dengan nikmatnya dapat kita bersama di waktu duha di dalam majlis ilmu di alam maya. Yang paling penting kita berusaha untuk menambahkan siri amalan kita yang terbaik dalam hitungan-hitungan hari-hari yang telah lepas, dan kita cuba menjadikan kita manusia yang terbaik di sisi Ar-Rahman, dan hanya Allah yang mengetahui siapa di kalangan kita yang terbaik. Oleh kerana itu, ikhlaskan niat kita dalam siri menuntut ilmu. Pastikan bersama kita paling kurang Al-Quran terjemahan ataupun kertas-kertas untuk dinotkan. Mudah-mudahan dengan kesungguhan dalam sudut cara nak menuntut ilmu itu memberikan impak yang baik kepada kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah istiqamahkan jiwa kita untuk sentiasa maintain dalam mengikut garis panduan yang telah Allah tetapkan, supaya kita sentiasa berada dalam sifat penuntut ilmu, yang di mana orang-orang yang menuntut ilmu dan pengajar ilmu mempunyai kelebihan yang tersendiri, yang mendapat doa-doa daripada para malaikat, istighfar daripada para malaikat binatang-binatang, sehingga kan ikan di lautan pun mendoakan untuk kita, mohonkan ampunan untuk kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semuanya. Baik, pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita. Ya, kita ada dua kitab. Pertama, kitab syarah kitab Al-Jam', ya, dan yang kedua kitab Tibbul Qulub. Untuk dihabiskan pada hari ini sedikit sahaja lagi. Lepas tu kita akan sambung kitab ini. Ya, baik, kita balik pula. Okey, baik. Jadi apabila kita belajar dari muka depan sehingga muka belakang, menunjukkan alhamdulillah itu di antara cara kita menuntut ilmu, dari muka depan sehingga muka belakang, supaya kita selesaikan ilmu yang kita dapat tidak tergantung. Dan insya-Allah mudah-mudahan kefahaman kita pada pelajaran yang lepas menjadikan kefahaman yang kuat pada diri kita, bagaimana kita nak islahkan diri kita, bagaimana kita nak memperbetulkan diri kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita kena faham bahawa bila kita menuntut ilmu agama ini, kita sedang membeli syurga. Membeli syurga Allah yang amat besar dan amat indah, yang hanya Allah mengetahui kehebatan syurganya itu. Dan kita berusaha beriman dengan sebaik-baiknya tiap-tiap ayat Al-Quran dan tiap-tiap hadis Rasulullah SAW yang sahih, tanpa syak dan ragu. Keimanan itu yang amat penting dalam jiwa kita. Keimanan itulah yang akan memberikan impak yang kuat untuk kita beramal ataupun tidak. Ya, kerana keimanan itu yang pernah kita terangkan bahawa letakkan jiwa kita untuk beramal dengan arahan Allah itu yang menyebabkan kita bersungguh-sungguh untuk terus dalam siri istiqamah, dalam siri beramal, dan mudah-mudahan kesan daripada itu menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang terbaik. Baik, kita sambung balik dalam buku ini, dalam muka surat yang terakhir. Kita ada lagi 3 muka surat 3, 4, 5 macam itu untuk diselesaikan. Muka surat 251. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan ibadah-ibadah yang paling utama, dan dibahagikan 4 golongan yang memiliki beramal dengan ibadah-ibadah ini. Maka pada muka surat 251, perenggan yang ke-1, 2, 3, 4, yang kelima. Hal yang paling utama ketika terdapat saudaramu yang muslim sakit atau meninggal adalah menjenguknya, melayatnya dan mengiring jenazahnya. Dahulukan hal-hal daripada kegiatan khalwahmu, yakni memencil diri. Ya, khalwahmu ini khalawat. Khalwat ni bukan istilah kita duduk berdua-duaan. Khalwat ini khalwah yang dikata khulu, kosong, memencilkan diri, duduk bersendirian.
dan kegiatan organisasimu, ya, kerana waktu itulah waktu yang paling afdal untuk kita memiliki pahala-pahala. Waktu ada kematian, kita jangan sibuk yang lain. Maksud dia begitu. Maksudnya waktu waktu kematian itulah acara yang paling penting untuk kita memungut pahala-pahala yang besar yang disebutkan dalam hadis sebesar Bukit Uhud, 1 dan 2 Bukit Uhud. Hal yang paling utama ketika mengalami musibah dan orang lain yang menyakitimu adalah kamu harus sabar dan tetap bergaul dengan mereka tanpa memusuhi mereka. Ini agak penting. Bukan agak penting, memang penting terutamanya bagi mereka-mereka yang berjuang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kerana kita berada di atas jalan yang betul. Jika kita mengambil sikap marah kepada mereka ataupun memencil diri kepada mereka, dakwah tidak akan berkembang. Ya, tujuan matlamat yang Rasulullah hantarkan kepada manusia ini, Allah hantarkan kepada kita rahmatan lil alamin, sifat Rasulullah, dan juga untuk menyampaikan risalah tauhid ini tidak akan tercapai jika kita mengambil sikap memencilkan diri, ya, tak tahan dengan kerenah-kerenah orang di kiri kanan kita. Ya, baru orang kutuk sedikit dah kita cabut lari ataupun kita terus berputus asa. Tak, jangan begitu. Hal yang paling utama ketika mengalami musibah dan ada orang lain menyakitimu adalah kamu harus bersabar dan tetap bergaul dengan mereka tanpa memusuhi mereka. Kerana seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain serta sabar atas sakit yang mereka berikan itu lebih utama daripada orang mukmin yang tidak mahu bergaul dengan mereka lagi dan tidak menyinggung perasaan mereka. Okey. Jadi orang mukmin yang berada pada masyarakat, ya, yang memberi khidmat walaupun dikutuk, dicerca, ditekan berbagai-bagai, lebih baik daripada seorang mukmin hanya duduk dalam rumah, ya, duduk makan Maggi je ataupun duduk diam dalam rumah tanpa memberikan tindakan yang baik ataupun tanpa memberikan khidmat mereka sebagai seorang sunnah atau seorang yang faham kepada agama, kepada masyarakat. Jadi dalam bab ini kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, saya harapkan kita semua insya-Allah dapat faham walaupun sedikit bahawa bila kita membicarakan agama ini adalah agama dari langit yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril dan Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah faham apa yang Allah nak, seperti mana yang diamalkan, diterangkan, itulah apa yang Allah mahukan. Jadi agama ini bersikap pure, asli, ya. Dia tidak boleh diubah melainkan apa yang didatangkan dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita beriman dengan kedudukan agama ini, agama yang tinggi dan mesti disampaikan seperti mana Rasulullah sampaikan. Kalau tidak, kita masuk pemikiran kita dalam bab agama, kita bagi pandangan pendapat pada agama, dia akan menjadikan agama ini diselewengkan, penyelewengan yang dahsyat. Agama mesti ada guideline yang mesti kita ikut. Bukan agama ni, oh tok nenek aku beragama, ikut suka hati akulah. Apa salahnya benda tu baik? Itu bukan agama. Agama ialah Al-Quran wa As-Sunnah, ya, mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Oleh kerana itu bila kita berada di situ, kita membawa agama ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, kena sabar kerana ujian terlalu berat. Oleh kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam ini bermula dengan dagang asing. Ya, bila Rasulullah ketengahkan diri dia menyampaikan risalah kepada kaum keluarganya sahaja, Abu Lahab adalah penentang utama dalam siri dakwah. Ya, bayangkan. Ya. Abu Lahab bapa saudara dia, yang mana pada waktu dia lahir tu dialah pikul yang Rasulullah tu macam ni diangkat. Anak Muhammad, anak saudara aku ni. Ya, pergi bawa ke Kaabah sana. Ya. Pada hari dakwah disampaikan, 2 tangan itulah yang mengutuk Rasulullah, menentang Rasulullah, sehingga Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya, mengisyaratkan kecelakaan penentang-penentang di kalangan kaum keluarganya sendiri. Kita tahu bahawa beberapa para keluarganya yang tidak beriman tetapi tidak berkeras. Ya, tetapi akhirnya kalangan mereka beriman. Abu Lahab,
Dia bersifat agresif, menentang. Abu Talib bersifat membela Rasulullah tetapi tidak beriman. Jadi dakwah-dakwah ini memerlukan kekuatan, kesabaran dan memahami konsep agama. Jadi bermula Islam ini dagang, asing, dan akan kembali dagang dan akan kembali asing. Bila inilah zaman dia. Kerana orang tidak faham Al-Quran dan As-Sunnah. Orang tak faham apa dia Al-Quran, apa dia Rasulullah, sekadar begitu saja. Kita lihat bila mereka melakukan artifak di Kelantan pada satu ketika, sijil yang digunakan sijil palsu, ya, semata-mata untuk kononnya mengangkat darajat Rasulullah. Itu bukan kaedahnya. Keaslian itu dipertikaikan. Kamu nak mengangkat Rasulullah dengan menipu, ya, itu bukan kaedahnya. Itu kesalahan. Ya, kerana al-kidhbu alayya laysa ka kidhbin ala ahadin. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa menipu dia, menipu aku, kata Rasulullah, tidak sama dengan menipu kepada orang lain. Kerana menipu kepada Rasulullah adalah agama. Dengan orang lain tak apalah. Ya, itu pun kita marah bila isu-isu tipu dalam Facebook, dalam WhatsApp kan. Itu pun kita marah, keaslian tidak ada. Ini kan pula tipuan terhadap Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Saya tak faham bila kita sebut Rasulullah tu lain dalam jiwa kita, kita akan cuba mempertahankannya. Tetapi mereka buat sesuka hati mereka. Itu belum lagi golongan-golongan yang kononnya atas dasar memuji Rasulullah dengan berhanana mereka, dengan berjoget-joget, berzikir, tak faham. Ya, adakah itu agama? Tetapi kejahilan masyarakat memandang disebabkan orang yang melakukan itu pakai serban lebih besar daripada saya, ya, pakai putih, saya ni hitam, ya. Jadi mereka menyangkakan itulah agama. Dan kesan daripada itu ramai yang pengikutnya. Yang ini disebabkan kejahilan yang kita telah terangkan pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Jahil itu adalah penutup mata kita yang kita tak dapat membezakan antara hak dengan batil. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Rasulullah mengatakan bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, bermula Islam itu adalah asing dan akan kembali kepada asing seperti mana mulanya. Fatuba lil quraba, beruntunglah bagi mereka yang asing. Yakni yang asing mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi mereka yang asing, yakni mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah al-ghuraba ini? Kemudian dikatakan qila ya Rasulullah, manil ghuraba? Wahai Rasulullah, dalam riwayat yang lain ditanya, siapakah ghuraba ini, orang yang asing? Qala, baginda mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka yang mengislahkan, berusaha melakukan kebaikan, berusaha mengislahkan, memperbaiki masyarakat di waktu masyarakat rosak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada zaman kerosakan. Tidak dinafikan sama ada rosak itu berbentuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tetapi kita bicarakan dalam bab ini urusan akhirat. Agama kita telah diperkotak-katikkan. Agama kita telah, keasliannya telah hilang. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kewajipan kita menuntut ilmu kepada sumber yang asli, sumber yang bersih. Alhamdulillah, kita ada golongan-golongan yang menyampaikan risalah melalui sumber yang bersih. Maka gunakan, ya, gunakan jalan-jalan itu untuk kita menambahkan siri ilmu yang terbaik, ya, untuk menjadikan diri kita manusia yang mengikut jalan-jalan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kita berterima kasih, ya, kepada Yayasan Ta'lim, Baitul Sunnah, Baitul Salam, yang mana lagi program-program yang memperkenalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sumber yang asli. Maka istiqamahlah, tuan-tuan dan puan-puan, istiqamahlah. Jangan sampai pada hari akhir kita mengenal Allah dengan cara yang tak betul. Jangan sampai pada hari kematian kita, kita tak kenal Allah seperti mana yang dikehendakinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi insya-Allah. Jadi itu dia. Orang yang mengislahkan, mereka berada di tengah masyarakat, mereka bergabung dengan masyarakat, tetapi mereka cuba memperbaiki masyarakat yang sedang rosak dengan had mana yang mampu, dengan tidak memaki hamun, dengan berakhlak yang baik. Dalam siri dakwah memerlukan akhlak yang baik. Baik. Hal yang lebih baik adalah berkumpul dengan orang lain untuk tujuan yang baik. Hal itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dengan tujuan yang baik. Berkumpul dengan orang ramai ini dengan tujuan yang baik lebih baik
daripada meninggalkan mereka dengan tujuan yang baik. Jika kita rasa kemampuan kita, dan itu yang amat penting bagi kita berorganisasi, ya, organisasi yang membawa kepada fahaman Al-Quran dan As-Sunnah bergerak dari siri berjemaah. Ya, jangan terlampau banyak organisasi, dia akan berpecah belah. Ya, kita cuba. Kalau tidak berorganisasi pun kita ada kefahaman sunnah, cuba sentiasa bersama-sama dalam menyatukan diri kita untuk mengislahkan masyarakat. Jadi hal yang lebih baik adalah berkumpul dengan orang lain untuk tujuan yang baik. Hal itu lebih baik daripada meninggalkan mereka untuk tujuan yang baik. Meninggalkan mereka untuk tujuan yang buruk itu lebih utama daripada berkumpul dengan mereka untuk tujuan yang buruk. Ya, kalau perbuatan yang tak baik itu kita nampak kita tak mampu, ya, kita tak mampu untuk mengislahkan, maka lebih baik kita berundur. Tetapi dengan berakhlak, beradab. Bagaimana Nabi Ibrahim berundur daripada ayahnya dengan ucapan yang baik, ya, dengan kaumnya dengan cara yang baik, ya. Subhanallah, kalau kita melihatkan risalah para nabi, tuan-tuan dan puan-puan cuba buka tafsir Al-Quran dan tengok bacaan-bacaan dalam kisah-kisah para nabi. Di akhir bacaan itu kita menyaksikan bagaimana akhlak para nabi waktu berbicara, ya. Akhlak para nabi waktu berbicara dengan kaum dia, ya, cukup cantik dan mereka bersabar. Memang sabar, tahap sabar mereka tahap tinggi yang sukar untuk dimiliki. Okey, baik. Jadi jika seorang itu tahu bahawa jika ia berkumpul dengan mereka akan menjadikan mereka bubar atau jumlah mereka akan berkurang, maka berkumpullah dengan mereka pada saat itu lebih baik daripada meninggalkan mereka. Ya, jika dia tahu bahawa dia masuk aja dia akan dapat mengislahkan segelintir daripada orang-orang tersebut, maka masuk. Ya, itu lebih baik masuk. Kerana apa? Dia akan mendatangkan kesan yang baik kepada segelintir, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila golongan Khawarij, kita tahu kisah Khawarij yang berlaku di dalam perang Nahrawan, ya, mendatangkan syubhah-syubhah dalam pertanyaan yang meragu-ragukan. Dan Ibnu Abbas menjawabnya. Bayangkan Ibnu Abbas sahabat Nabi yang mempunyai keilmuan yang tinggi, lalu dia menjawabnya dengan jawapan yang cukup clear. Ya, 3 soalan itu dijawab dengan cantik, ya, berdalilkan hadis dan dikaitkan berdalilkan Quran dan hadis. Maka akhirnya lebih kurang 30 ke 40 ribu di kalangan mereka yang menarikkan diri meninggalkan golongan Khawarij. Ya, itu penting. Ya, dengan masuknya dia boleh mengislahkan. Saya teringat dalam kisah yang disampaikan dalam kisah waktu di Algeria. Ya, kita tahu kisahnya berlaku pilihan raya, akhirnya golongan itu Islamik menang, tetapi dimasukkan golongan Khawarij yang menyebabkan ramai yang terbunuh, bukan sedikit, beribu yang terbunuh. Sebelum kejadian itu, ya, dikatakan bahawa masyarakat menerima Islam dengan sifat yang open. Ya, Islamnya bukan ke atas Islam yang terikat mana-mana, bersifat open untuk beramal dengan sunnah. Ya, sehingga kan orang-orang memuji masjid penuh di waktu subuh seperti mana waktu solat Jumaat sebelum PKP. Ya, penuh. Maksud sambutan terhadap Islam. Tetapi fitnah ialah apabila kaul ulama tidak diambil kira. Ya, waktu itu fatwa Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil, ya, ditanya dalam bab-bab tetapi mereka mengeksploitasikan, memutarkan fakta dan menyebabkan berlaku pertembungan yang dahsyat. Ya, Syekh adalah arahan-arahan supaya jangan melibatkan, kalau boleh tinggalkan fitnah-fitnah yang dahsyat yang berlaku. Akhirnya mereka kata Syekh Jumud, Syekh tak pandai dalam fiqh waqi', Syekh tidak pandai dalam bab ini, akhirnya mereka masuk dan timbul fitnah. Kemenangan tidak dinafikan besar, tetapi demokrasi, sistem demokrasi, penipuannya tetap ada. Dan akhirnya berlaku terbaliknya, ya, berlaku penangkapan dan pembunuhan, maka disitulah bermula seorang, ya, yang memberi fatwa bahawa kononnya, bukan betul, ya, kononnya Syekh bin Baz, Syekh Albani kata lawan pemerintah waktu itu diiktiraf sebagai jihad. Ya, mereka keluar beribu mati.
Ya, akhirnya mereka lari ke bukit tu ramai, ya, masih lagi berperang beribu. Ya, subhanallah, fitnah tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tinggalkan ulama, ya, bila kita tinggalkan ulama dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dari sudut pemerintahan, maka fitnah akan besar. Oleh kerana itu dalam bab ini saya ingatkan kepada ikhwah semua, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kita mendengar bab-bab konspirasi sekarang ni, jangan tinggalkan ulama. Ya, jangan tinggalkan ulama untuk dirujukkan kefahaman. Pasal dah mula dikaitkan dengan dajjalnya, dengan apa semua tu, mereka tinggal kefahaman 3 generasi kurun yang terbaik. Ya, dan akhirnya akan timbul fitnah yang berbahaya. Ya, biasakan iltizam dengan ulama, ya, dengan para ustaz sunnah, ya, dan insya-Allah dalam bab ini kita alhamdulillah, saya amat berbanggalah, ya, Yayasan Ta'lim menyediakan orang-orang yang begini. Kita ada Ustaz Asri Sobri, kita ada Ustaz Adli, Abu Asma. Mereka ini adalah boleh dijadikan bahan rujukan, ya, dalam manhaj, dalam akidah, ya, tidak dinafikan. Kerana penafsiran yang telah berlaku dalam kefahaman konspirasi, terutamanya dalam berkaitan dengan Dajjal, kita nampak berlaku penyelewengan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey, oleh kerana itu rujuk. Baik, jadi dalam bab ini akhirnya beribu mati, kemudian Abu apa nama dia tadi, lelaki yang memberi fatwa ni, apa namanya, dah lupa dah pula, Abu Qatadah, ya, dia duduk di Britain sana, dia adalah ketua Khawarij, dia yang mengarahkan begitu, mengarahkan begini. Tapi alhamdulillah Allah menolong, ya, dengan pertolongan Allah akhirnya terbuka rahsia apabila Syekh Al-Albani rahimahullah mengeluarkan fatwa yang disiarkan melalui TV dan juga Syekh bin Baz mengeluarkan fatwa bahawa perbuatan itu adalah salah. Perbuatan itu, khuruj dari pemerintahan itu adalah sifat Khawarij. Alhamdulillah beribu menarik diri dan bertaubat. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Adalah penting di saat-saat fitnah yang berlaku, orang yang mampu untuk berbicara, maka dia kena masuk untuk menyelamatkan keadaan. Ya, kenapa? Dengan keadaan yang begitu, akhirnya sekelompok besar, ya, kerana mereka jahil, mereka tidak ada maklumat yang betul, maka akhirnya mereka kembali ke jalan yang betul. Alhamdulillah sekelompok lagi, ya, mereka masih ada lagi dalam bentuk yang pemikiran Khawarij. Dia akan ada. Tuan-tuan dan perempuan, sampai kiamat golongan ini ada, tetapi itulah dia bertopingkan dengan Al-Quran, bertopingkan dengan hadis, tetapi penafsirannya adalah penafsiran akal. Sabar, berhati-hati dengan golongan ini supaya kita tidak terjebak dengan penafsiran yang salah. Baik, hal yang penting paling utama di setiap waktu dan keadaan adalah mendahulukan keredaan Allah di setiap waktu dalam keadaan menyibukkan diri dengan melaksanakan kewajipan pada waktu tersebut sesuai dengan ketentuan dan ketetapan. Ya, itulah yang terbaik. Yang paling utama setiap waktu kita cuba mendapat keredaan Allah. Itu utama, setiap amalan-amalan yang kita lakukan adalah untuk mendapat keredaan Allah. Ya, itu kan. Bila kita nak mendapatkan keredaan Allah, okey. Jadi kalau kita sembahyang misalnya pada awal waktu, itu adalah sifat keredaan Allah. Ya, dengan jagakan sifat-sifat solat itu adalah sifat keredaan Allah. Okey, mentaati ibu dan bapa, mentaati suami, ya, mengasihi isteri, mengasihi anak-anak, itu sifat yang terbaik yang diredai oleh Allah, maka kita buat selagi tidak melanggari syarak. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah yang terbaik. Kita beramal di waktu-waktu yang diperlukan, maka dia menambahkan pahala, membesarkan pahala, menambahkan siri pahala yang besar-besar ini untuk kita dapati dalam siri amalan yang terbaik. Baik, di sini di akhir tajuk dalam buku ini ibadah mutlak dan ibadah muqayyad. Ibadah mutlak dan ibadah muqayyad, yakni ibadah yang terus dan satu lagi dikaitkan dengan sesuatu. Mereka itu orang-orang sekarang adalah orang-orang ahli ibadah mutlak, sedangkan golongan sebelum mereka adalah orang-orang ahli ibadah muqayyad. Golongan ini ketika salah satu dari mereka keluar dari satu bahagian ibadah yang berhubung dengannya dan meninggalkannya, maka ia melihat dirinya seakan-akan melakukan hal yang kurang dan meninggalkan ibadah secara keseluruhan. Dialah orang yang beribadah kepada Allah dengan satu cara. Okey. Dikaitkan dalam bab ibadah-ibadah ini,
ya, ibadah-ibadah mutlak dan muqayyad secara kasarnya, kita tengok dia punya perbahasan, mereka itu adalah orang-orang sekarang adalah orang-orang yang ahli ibadah mutlak. Sedangkan golongan sebelum mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah muqayyad. Golongan ini ketika salah satu dari mereka keluar dari satu bahagian ibadah yang berhubung dengannya dan meninggalnya, maka ia melihat dirinya seakan-akan melakukan hal yang kurang dan meninggalkan ibadahnya secara keseluruhan. Dialah orang yang beribadah kepada Allah dengan satu cara, ya. Kerana dia fokus dari sudut ibadat dia, dia tengok ibadat dia itulah satu. Ya, ibadat dia itulah satu, tak ada dah lain-lain dah. Jadi kalau misalnya kita tengok seorang tu bila dia sentiasa berpuasa, ya, amalan-amalan lain tu kadang-kadang, bukan semua, dia tidak dia pandang remeh dia, pasal dia peminat orang yang berpuasa. Bagus, ya, bagus, kita tidak nafikan, cuma pastikan fokus kepada ibadat-ibadat yang lain yang boleh menambahkan. Tetapi ingat syaratnya, ya, apabila kita melakukan ibadat, pastikan kita bersyukur kepada Allah supaya kita tahu bahawa ibadat ini, ya, dengan izin Allah kita dapat lakukan. Seperti qiyamul lail, bukan semua yang mampu, puasa sunat, bukan semua yang mampu, solat-solat sunat, bukan semua yang mampu, solat duha, bukan semua yang mampu. Semua itu adalah amalan-amalan yang Allah berikan kepada kita. Okey, tetapi bukanlah dengan amalan-amalan itu kita boleh mengkritik seseorang itu, mereka ni tak bagus, tak rajin solat, begini-begini. Tak, jangan begitu. Ya, kerana bila kita meletakkan begitu, kita telah memfokuskan suatu amalan, ya, terhad dari sudut amalan-amalan yang terbaik. Orang yang ahli ibadah mutlak tidak memiliki tujuan hati dalam beribadah yang mengalahkan tujuan-tujuan lain. Tujuan mereka adalah mendapat redha Allah di mana pun berada. Ibadahnya hanya seputar itu saja dan berubah dalam tingkatan ibadah. Ketika dinilaikan darajatnya, maka ia beramal untuk mengerja darajat dan sibuk dengan darajat tersebut sehingga menghilangkan darajat yang lain. Seperti itulah keadaan perjalanan hingga perjalanannya berakhir. Jika kamu melihat ulama, maka kamu akan melihatnya bersamanya. Dan jika kamu melihat orang ahli ibadah, maka kamu melihatnya bersama mereka. Jika kamu melihat orang yang ahli jihad, maka kamu akan melihat bersama mereka. Jika kamu melihat orang yang ahli zikir, maka kamu akan lihat bersama mereka. Maka kamu juga, jikalau kamu melihat orang yang suka bersedekah dan suka berbuat baik, maka kamu juga akan melihat bersama mereka. Jika kamu melihat tokoh-tokoh masyarakat dan hati yang sentiasa mengingati Allah, maka kamu akan melihatnya bersama mereka. Itulah yang disebutkan hamba mutlak yang tidak kengkang oleh keadaan dan tidak dibatasi oleh batas. Okey. Jadi yang tadi kita dah bicarakan tentang muqayyad, yang ni yang mutlak ini adalah mereka yang sentiasa beribadat di mana-mana saja dalam semua keadaan. Ya, bukan orang kata masuk kandang singa, kandang kambing dia mengembek, ataupun masuk kandang lembu dia menguak, tak. Tetapi dia tahu menggunakan amal ibadat itu pada waktu-waktu yang terbaik. Misalnya kalau waktu haji kita gunakan acara itu adalah waktu haji. Kalau bulan Ramadan kita gunakan acara itu pada bulan Ramadan. Ya. Jadi dia tahu menggunakan, tahu mengambil kesempatan. Yakni orang ini bijak dalam mengaturkan cara beribadah dia. Okey. Itulah yang disebutkan hamba mutlak yang tidak kengkang dalam keadaan tidak dibatasi oleh batas, sedangkan perbuatannya bukanlah kerana kemauan dirinya dan bukan pula mendapat kenikmatan kerana mendapat kenikmatan ibadah, akan tetapi ia beribadat kerana kehendak Tuhannya yang Maha Mulia dan Maha Besar, meskipun ketenangan jiwa dan kenikmatan ibadahnya adalah untuk selain dirinya. Yang demikian itu adalah orang yang benar-benar berhak dan golongan hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Mereka ini melakukan ibadah semata-mata kerana Allah dan mereka tidak berbicara panjang. Ya, mereka tak nak berdebat dalam bab ini, mereka terus dalam siri amalan menambahkan amalan mereka, menambahkan amalan mereka, menambahkan amalan mereka. Ya, macam kita lah. Ya, kalau kita pergi dulu mengaji di Yayasan Ta'lim, kita fokus kepada pengajian kita. Ya, tak adalah nak sibuk waktu tu nak buat curry puff ke, buat roti canai. Jadi kita fokus pada satu bahagian. Ya. Kalau kita pergi ke mana? Majlis roti canai, ya, majlis roti canai. Majlis buat
kuih. Kita belajar cara buat kuih, tak adalah sibuk waktu tu nak pegang Quran ke, mengikut keadaan yang betul, dan kita cuba mengambilkan istifadah ataupun kebaikan itu dengan sebaik-baik yang mungkin. Pakaiannya adalah sesuatu yang telah disiapkan, dan makanannya adalah sesuatu yang telah dimudahkan. Sedangkan kesibukan hanya menjalankan apa yang diperintah Allah di setiap waktu sesuai dengan waktunya. Sedangkan tempat duduk adalah ketika ia menemukan tempat dan di situ sepi dari orang. Tidak ada isyarat yang memilikinya dan tidak ada batas yang memperbudakkannya. Tidak ada pola yang menguasainya dan ia merdeka dengan sendirinya. Ia bergilir dalam perintah jika perintah itu ada. Ia beragama sesuai dengan agama pemimpin dan kemanapun para penunggangnya menghadap. Ia bergilir bersama ketika fikiran terbebas. Setiap yang benar menghiburkannya dan setiap hal yang merugikan menghindarinya. Seperti hujan yang mendatangi manfaat, seperti kurma yang daunnya belum gugur, yang semuanya memiliki manfaat bahkan sampai durinya. Itulah tempat kekuatan darinya. Itulah tempat kekuatan dari Allah atas orang-orang yang menolak perintah Allah dan marah ketika dilanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Semua itu kerana Allah demi Allah, bersama Allah dan berdiri untuk Allah. Tidak ada yang lebih aneh dari ia. Tidak ada yang lebih liar daripada ia dan tidak ada yang lebih agung daripada keramahnya kepada Allah, kegembiraannya kepada Allah, ketenangan dan kedamaian kepada Allah. Ia terasing di antara orang. Kebiadabannya tidak lebih hebat daripada mereka, keramahannya lebih agung demi Allah dan ia bahagia demi Allah dan ia bahagia dengan hal itu dan ia tetap dengan hal itu serta ia selalu mengerjakannya. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan dan wakil. Okey. Jadi kita ringkaskan dalam bab perbahasan yang terakhir ini yang menceritakan orang-orang yang beriman yang beramal kerana Allah, pastikan ia beramal mengikut ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah. Bila dia beramal mengikut ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah, maka pasti ada ketenangan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, bila kita melakukan solat, kita tahu ini sifat solat Rasulullah, tenang jiwa kita. Ya, kita tahu Rasulullah letak tangan di mana, Rasulullah angkat takbir waktu bila. Bila kita tahu dengan ilmu kita lakukan, poin pahala memang ada, ketenangan pun bertambah. Ya, begitu juga apabila lepas solat, apa yang perlu kita lakukan, zikir-zikir yang ada, ketenangan akan ada. Subhanallah, ini di antara kelebihan yang Allah berikan. Dengan ittiba' itu termasuk dalam mengingati Allah, maka Allah memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada penutup dalam buku ini. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim mengetengahkan ayat dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari surah Saffat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Ini termasuk kadang-kadang orang yang baca doa dibaca ni subhana wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan, dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah. Segala pujian adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba-Nya, kita jadikan ianya sebagai satu jalan untuk mengabdikan diri lebih rapat kepada Allah, menjadi hamba yang terbaik supaya kita termasuk dalam golongan yang terbaik. Kami akhiri kitab ini dengan ayat ini dengan maksud memuji terhadap Allah. Dengan izin Allah kita habis membaca buku ni. Ya. Memuji dengan pujian yang memang pantas baginya sebagaimana dia memujikan dirinya sendiri. Ya, dengan izin Allah kita selesai kitab ni. Walaupun dalam isu Covid begini, kita dapat menyelesaikan buku ini. Dan insyaAllah tak dapat banyak pun sedikit, kita akan dapat faham. Dan paling penting dalam kalimah disebutkan ini, memuji dengan pujian yang memang pantas baginya. Kita puji Allah dengan pujian yang pantas, yang berhak untuk Allah terima. Sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Maksudnya Allah memujikan dirinya sendiri, kita pun tak tahu, tetapi dia lebih tahu kedudukan dia, lalu dia puji diri dia sendiri. Ya. Jangan kita pusing-pusing apabila dia memuji dirinya. Kerana kita beriman dengan ayat Al-Quran, bila dia mengangkat dirinya, memuji dirinya, itulah sifat dia yang maha agung. Ya, yang perlu kita beriman. Itulah sifat dia, ya, yang maha agung. Seperti Ar-Rahmanu ala arsy istawa, yadullah,
memuji Allah. Semua itu adalah dia yang meletakkan diri dia, dia memujikan hak dia, maka kita memuji seperti mana yang layak baginya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan pujian yang baik dan berkah di dalamnya sebagaimana Tuhan mencintai dan meredai dan sebagaimana yang pantas bagi kemuliaan zatnya dan kemuliaan keagungannya. Zat yang kita tidak bisa mencukupkan diri darinya, tidak bisa mengkufurinya, tidak bisa berpisah darinya, dan Tuhan kita yang tidak bisa kita tidak perlu kepadanya. Dengan arti kata lain, pujian ini milik Allah yang mempunyai sifat yang agung yang memang kita memerlukannya sangat-sangat. Pujian yang hanya layak bagi Allah, bagi orang-orang yang memahami kedudukan Allah yang Maha Agung. Ya, jadi kerana kita bersifat memerlukan Allah yang Maha Agung, Allahus Samad. Allah lah tempat bergantungnya semua makhluk-makhluk. Baik, kita memohon kepadanya agar diberikan kesempatan mensyukuri nikmatnya. Ya, kita mengharapkan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk mensyukuri nikmatnya. Ya, nikmat apa juga nikmat yang dia janjikan kepada kita, kita mengharapkan nikmat tersebut. Dan memberikan kita petunjuk untuk memenuhi haknya, menetapkan kita untuk mengingatinya, bersyukur kepadanya dan beribadah dengan baik kepadanya. Semoga dia menciptakan sesuatu yang kita maksudkannya untuknya di dalam kitab ini dan yang lain. Semua murni hanya untuk zat yang mulia sebagai nasihat bagi para hamba Allah. Dengan arti kata lain, kita inginkan melakukan ibadat ini dengan cara kita mengenal pencipta dengan sebaik-baiknya, maka ibadat yang kita lakukan nanti cantik. Ya, bertambah cantik, bertambah baik disebabkan kita meletakkan Allah pada haknya. Wahai orang yang baca buku ini, kalian dapat memiliki kandungan yang berharga dan pengarangnya yang menanggungnya. Kalian dapat memiliki buahnya bagi pengarang adalah akibatnya. Yakni kesan daripada kefahaman ini, kita akan mendapatkan hasil yang baik dari amalan, dari kefahaman buku ini. Jika kalian menemukan di dalamnya suatu berupa kebenaran dan hak, maka ambillah. Dan jangan takutkan kepada orang yang mengata, tapi lihat pada yang dikata, bukan pada orang yang mengata. Ya, kalau kita jumpa dalam buku itu, nampaknya mendatangkan kebaikan. Ya, buatlah. Jangan takut pada orang yang duk cela. Memang tabiat manusia, perangai dia suka mengkritik. Kalau kita tengok tak percaya, buatlah ulasan. Ya, dalam Facebook kita ke, kita tengok ada yang pro, ada yang kontra. Takkan lari. Ya, ada yang tak layan. Bila tak layan, kita kata alahai, kita hantar posting dia pun tak layan. Bila layan, orang kutuk kita marah pula. Jadi berlaku. Bila orang puji, kita kembang pula. Jadi itulah masalah kita yang mengharapkan kritikan dan pujian manusia. Ya, cukup kita buat kalau betul itu datang daripada Allah dan Rasul, as-sam'u wa ta'ah, kita lakukan tanpa mengharapkan pujian daripada manusia. Baik. Sesungguhnya Allah mencela orang yang menolak kebenaran saat datang kepada orang yang membencinya dan menerima saat datang kepada orang yang mencintainya. Berapa sahabat mengatakan, terimalah sesuatu yang benar dari orang yang mengatakannya meskipun orang itu dibenci. Ya, kita akan terima walaupun benda perkara itu adalah perkara yang benar daripada orang yang kita tak suka. Ya, dan tolaklah sesuatu yang batil daripada orang yang mengatakannya meskipun orang itu disukai. Ya, kaedah dia senang. Tak betul orang tu kita suka pun kena tolak. Kalau betul orang tu kita benci pun kena terima. Itu tanda kita ni bahawa hati terbuka. Okey? Dan tolak sesuatu yang batil dari orang yang mengatakan meskipun orang itu disukainya. Jika kamu mendapati di dalam buku ini satu kesalahan, kami berharap maklumnya kerana orang yang mengatakannya tidak terhindar dari usaha yang cacat. Semoga Allah enggan kecuali hanya memberi keunikan dengan kesempurnaan. Ya, kalau ada kelemahan dalam buku ni, ya, maka kita kena jauhkanlah ataupun kena buat satu muhasabah. Ya, kerana Allah itu suka kepada kebaikan. Kalau tak betul kita tolak dengan baik, kalau betul kita terima dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan, kekurangan dalam satu usul, asal usul tetaplah melekat. Maka mereka menjelaskan kekurangan dari asal usul yang tidak bisa diingkari. Dengan arti kata lain, manusia ini tidak bersifat perfect, tidak bersifat sempurna, maka kekurangan pasti ada.
Ya, siapa saja selagi nama manusia dia bersifat kekurangan. Okey. Bagaimana akan dilindungi dari kesalahan orang yang diciptakan sebagai orang yang zalim dan amat bodoh, tapi orang yang sering mengulang kesalahan lebih dekat terhadap kebenaran daripada orang yang sering mengulang kerugian. Okey. Bagi orang yang mengomentari buku ini agar sumber pembicaraan berasal dari ilmu dan kebenaran dan tujuan adalah nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya dan kepada saudara-saudaranya muslim. Jika menjadikan kebenaran mengikut hawa nafsu, maka hati, perbuatan, keadaan dan metode menjadi masalah, jadi menjadi rosak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Dan seandainya kebenaran itu menurut keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Okey, dalam bab ini komentar yang perlu kita ambil kira dalam buku ini, setiap apa yang diceritakan kepada kita, selagi sumber itu tidak bercanggah, terimalah untuk kita jadikan amalan. Walaupun ramai yang tidak bersetuju, ya, walaupun ramai yang tidak suka, kita teruskan. Ya, kita tak boleh nak ikut orang. Kenapa? Kalau di zaman dulu orang-orangnya alim, tetapi pada zaman sekarang kebanyakannya adalah jahil. Dalam bab agama saja, lihatlah orang yang nak membicarakan agama, tahap mana ilmu yang nak dibicara. Kisah Dajjal sahaja berapa ramai orang yang tak ada ilmu untuk berbicara, na'udzubillah min zalik, sehingga kan akal fikiran dimasukkan dalam mentafsirkan Dajjal. Okey, oleh kerana itu kita berhati-hati. Kerana ayat yang diberikan dalam Al-Quran tadi, surah Al-Mu'minun, jikalah kamu dan seandainya kebenaran ini menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalam. Kalau kebenaran ini ikut sangkaan dia, maka habis, hancur dunia ini. Okey. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Nabi bersabda, Nabi bersabda la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Maksudnya tidak akan sempurna iman kalian hinggakan hawa nafsu kalian tunduk terhadap risalah yang aku sampaikan. Okay, cuma hadis ini ada perbahasan sedikit, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Berarti kalau dia sahih tu mungkin hasan li ghairihi, yang kekuatan yang membantu dia menyampaikan tahap sahih tu agak sikit. Okay. Bagi mereka yang mengatakan dhaif tu agak dhaif yang ringan. Ya. Namun begitu, makna dia betul. Ya, makna dia betul. Yakni tidak akan sempurna iman kalian hingga hawa nafsu kalian tunduk terhadap risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengisyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadis ini, bahawa ittiba'ur Rasul adalah menjadikan isyarat kita cinta kepadanya. Ilmu dan adil adalah dasar setiap kebaikan, sedangkan kezaliman dan kebodohan merupakan dasar dari keburukan. Allah mengutuskan utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar dan memerintahkan untuk adil kepada setiap golongan. Siapa pun dari mereka tidak boleh mengikuti keinginannya. Allah berfirman, kerana itu, dan surah Asy-Syura maksudnya, kerana itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakan, aku beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah dan aku diperintah agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Surah Asy-Syura ayat yang ke-15. Dengan arti kata lain, ya, siapa yang nak beramal, beramallah. Ya, siapa yang nak mengikut jalan yang betul, ikutlah. Siapa yang tak nak, itu semua pribadi punya masing-masing. Tetapi ingat, kita akan dibangkitkan di mahsyar dan akan dihisapkan dengan apa yang kita lakukan. Kalau salah, salahnya kita. Kalau betul, alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan, pastikan. Ya, pastikan berjaga-jaga dalam pembentukan jiwa kita, hati kita supaya mengikut ketaatan kepada Allah secara mutlak. Ya, pastikan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan
Itulah sifat bagi hamba-hamba yang terpilih. Jauhkan benda-benda perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat dan istiqamah dalam beragama, memegang sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita. Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga rahmat Allah, keselamatan dan keberkatan tetap tercurah kepada utusan terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi keluarga dan sahabatnya semua. Wallahu a'lam bissawab. Tamat buku ni. Selesai. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan diberkati oleh Allah. Ya, kita selesai belajar. Maka teruskan siri pembelajaran kita. Kitab yang berikutnya. Okey. Tadi kitab pink, ni kitab hijau. Okay, kita mulakan kitab ini di antara kitab yang membicarakan beberapa perkara yang berkaitan akhlak kita sebagai manusia, ataupun kalau istilah orang-orang zaman sekarang ni dikatakan tasawuf, kan. Dia bukan tasawuf tetapi yang sebenarnya akhlak Islamiah. Kalimah itu ya kalimah yang betul dalam siri memahami konteks akhlak kita. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Hablum dengan hubungan kita dengan alam semesta termasuk binatang apa semua, ya. Dia perincikan dengan begitu cantik untuk kita memahami kita sebagai hamba di dunia, terutamanya anak-anak, ya. Bila saya semak dalam bab-bab ni, pembentukan diri kita, pembentukan anak-anak kita, masyarakat kita, ya, banyak mengislahkan diri. Yang seperti mana yang kita katakan, ya, pengislahan diri itu amat penting untuk memastikan perjalanan hidup kita. Dalam buku Tibul Qulub itu menceritakan ketenangan yang boleh kita perolehi. Tak perolehi juga adalah masalah. Ya, serah kepada Allah dalam bab ini, banyak bersangka baik dengan Allah, penuhkan munajat kita kepada Allah. Ya, insya-Allah dengan penuh munajat kita kepada Allah, Allah akan bagi jalan. Itu sifat Allah, mengadu dia tak akan tinggalkan kita. Masalahnya kita tidak kenal Allah dengan sebaik-baiknya. Yang pernah saya katakan, bila sebut Allah, sebut air serupa je. Berarti kita tidak mengenali Allah dengan sebaik-baiknya. Baik. Pertama, buku ini adalah, kitab ini asalnya dari kitab Bulughul Maram. Tapi kita tidak ambil Bulughul Maram tu disebabkan kitab peringkat awal banyak kepada hukum fiqh. Ya, hukum fiqh tuan-tuan dan puan-puan pun dah mahir dah kot. Tetapi kita ambil di bahagian perenggan belakang. Kalau kita belajar kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab ni, dia ada part-part dia, bahagian-bahagian. Ini adalah juzuk daripada kitab Bulughul Maram yang dikarangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani nama satu tempat. Okey. Nama kitab ni Syarah Kitabul Jami'. Syarah Kitabul Jami'. Ya. Mungkin siapa yang nak beli kita pun tahu dah ada di ni. Cuma pada saya ada 5 naskah sahaja lagi. Ya. 5 naskah sahaja. Ya, bukan lagi. Memang itu je ada. Orang tu tak ada stok kita. Ada 5 je. Yang lain boleh kita carikan. Jadi kitab ini menjelaskan penjelasan lengkap hadis adab, zuhud dan wara', akhlak serta zikir dan doa dalam kitab Bulughul Maram. Okey, dan yang mensyarahkan kitab ini dan mentakhrijkan. Mentakhrij ini mengeluarkan hadis-hadis tu, ya, adalah Abdullah ibnu Abdul Rahman Al-Bassam, orang Arab. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kitab ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada insya-Allah nanti ada lah tu. Ya. Dan kita akan cuba juga minta bantuan kepada Allah supaya kitab ini dapat kita baca daripada kulit depan sampai ke kulit belakang. Okey. Baik. Mula-mula kita baca muka surat yang pertama, pengantar penerbit, ya, ataupun mukaddimah dia. Pengantar penerbit. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi' tabi'in,
dan orang-orang yang istiqamah mengikut jejak mereka hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beristiqamah dan mengikut jejak mereka sehingga akhir zaman. Sebenarnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani adalah sebuah kitab yang masyhur yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah fikih, mula dari taharah, solat, zakat dan sebagainya. Ya, ini yang kita katakan asal kitab ini adalah kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan hadis-hadis. Ya, bagi mereka yang pernah belajar kitab fiqh permulaan, ya, maka mereka biasanya akan bertemu dengan kitab Bulughul Maram, ya, dicampurkan. Waktu kami belajar, memang itu di antara kitab yang awal kita mulakan. Uniknya, sang penyusun, yakni Imam Ibn Hajar meletakkan Kitabul Jami' di sebahagian akhir kitab Bulughul Maram. Padahal ia tidak ada sangkut paut dengan bab fiqh. Bahkan ia penuh dengan rema penyucian jiwa, yakni tentang adab, zuhud dan wara', pendidikan akhlak serta tentang zikir dan doa. Jadi yang menariknya dalam bab kita, kalau ikutkan bab ini, dia tidak termasuk dalam masalah fiqh, ya, bab fiqh. Tapi Ibn Hajar dia asingkan, dia susunkan hadis-hadis yang diterangkan. Namun seperti mana yang kita katakan bahawa pertama Imam Ibn Hajar rahimahullah, dia seorang manusia dan sudah pasti tidak dinafikan kedudukan manusia, tidak terlepas dari kesilapan, kelemahan dan kesilapan. Namun Ibn Hajar Asqalani dia seorang imam yang besar, muhaddis kabir. Ya, dia adalah pensyarah bagi kitab Fathul Bari yang orang mengatakan, para ulama mengatakan la fath ba'da al-fath. Maksudnya tidak ada pembukaan Fathul Bari selepas Fathul Bari. Ha? Okey, maksudnya kitab Fathul Bari menduduki tangga yang pertama di antara penterjemahan penafsiran hadis-hadis. Ini kelebihan Ibn Hajar Al-Asqalani, dan dia di antara imam muhaddisin, ya, imam muhaddisin yang hebat yang menghafal ribuan hadis. Subhanallah. Allahu Akbar. Taraf-taraf imam adalah jauh daripada kita, ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nak belajar, Allah akan berikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik. Ini menunjukkan bahawa perkara penyucian jiwa adalah keharusan terlebih bagi orang-orang yang menguasai sebagai bab-bab ilmu masalah fiqh. Hajat mereka untuk berakhlakul karimah, yakni berakhlak mulia dan menyucikan jiwa, porsi lebih besar dari orang kebanyakan. Semakin berilmu, hendaklah mereka semakin tawadhu'. Ini di antara perkara yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar bukan untuk berdebat. Kita belajar untuk kita beramal dan tawadhu'kan, menundukkan diri kita. Ingat, bagi penuntut ilmu, ya, yang mana sudah taraf tinggi, misalnya taraf ustaz ke apa, berhati-hati. Kalau kita berdebat, belajar untuk berdebat, siap tempat kita di neraka. Kita belajar bukan untuk berdebat. Kita belajar untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Tetapi kalau sudah sampai tahap terpaksa berdebat, itu lain cerita. Tapi kalau dia tahap kita sebagai penuntut ilmu adalah kita cuba meningkatkan prestasi siri amalan-amalan kita yang terbaik. Baik. Semakin berilmu, hendaklah mereka semakin tawaduk dan bertambahlah rasa takut kepada Allah. Kerana ilmu yang sejati adalah rasa takut kepada Allah. Khulasah bagi ilmu yang tepat ialah khasyatillah. Ya, subhanallah. Ini satu perkara yang menarik. Dalam siri kita menuntut ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu kedudukan ilmu kita ni mantap ataupun tidak, bagaimana ketakutan kita kepada Allah. Ya, khasyatillah. Jadi, oleh kerana tu, walaupun kadang-kadang kita merasakan kita tak ada ilmu, tapi ada perasaan takut kepada Allah. Itu menunjukkan taraf ilmu kita mantap. Ya, ada perasaan takut kepada Allah. Yang tak mau buat kemungkaran. Kita tahu kita bersendirian, Allah menyaksikan. Itu khasyatillah. Okey? Kedudukannya tinggi. Ya, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Quran, dalam ayat dalam surah Al-Bayyinah, Allah ceritakan. Apa dia? Buka surah Al-Bayyinah juzuk ke-30, ya.
Okey. Jumpa juzuk 30 surah yang ke-98. 98 ayat yang ke-7. Cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, beriman dan beramal soleh. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Itu dia. Allah letakkan kalimah, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Tuhan, ya, dan diberikan syurga kepada mereka ini. Kenapa? Khasyya rabbah, kerana mereka takut kepada Tuhan. Jadi intipati dalam siri amalan soleh kita, ilmu yang kita menuntut ini ialah khasyatillah, takut kepada Allah. Subhanallah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, tinggi. Ya, khasyatillah ini adalah satu sifat yang tinggi bagi penuntut ilmu ataupun bagi seorang mukmin. Dengan khasyatillah ini dia naik tahap kepada ihsan dalam siri Islam, iman dan ihsan. Berarti tinggi kedudukannya. Baik. Rasulullah SAW hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala dan paling berilmu tentangnya. Ya, tidak dinafikan. Ambil perkara ni satu perkara yang penting. Rasulullah adalah hamba yang paling dekat kepada Allah dan paling berilmu tentangnya. Jadi kalau Allah yang berkaitan dengan apa juga berkaitan dengan Allah, kena rujuk kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah yang berhubung terus dalam bab ini dengan Allah. Jadi dia tahu. Oleh kerana itu bila sebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dia tahu apa yang Allah maksudkan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah tahu, Rasulullah tahu apa yang dimaksudkan. Waja'a rabbuka wal malaikatu saffa. Allah datang dan para malaikat pun datang. Allah datang dan malaikat berbaris-baris. Rasulullah tahu apa yang Allah katakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, di sinilah datang fahaman bahawa penafsiran kita mesti bergantung kepada Rasulullah, bergantung kepada sahabat dahulu. Ya. Oleh kerana itu pada generasi yang awal ini masalah Ar-Rahmanu ala arsyistawa tidak menjadi isu. Mereka difahami seperti mana yang difahami oleh Rasulullah. Tiba-tiba di akhir bila falsafah masuk, baru perkara itu jadi kelang kabut, jadi bertabur. Sehingga tidak beriman kewujudan Allah pada yang ditetapkan oleh Allah, dan sehingga mereka sendiri tidak tahu ke mana iman mereka terhadap Allah yang sebenar. Na'udzubillah. Okey? Jadi Rasulullah adalah hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala dan paling berilmu tentangnya. Adalah orang yang paling mulia akhlaknya dan mengasungkan umatnya untuk berakhlak mulia. Ya, orang yang paling mulia akhlaknya. Ya, Rasulullah terkenal akhlak yang termulia, akhlak yang paling baik, dan dialah orang yang paling menonjol, ya, sebagai contoh kita. Oleh kerana itu contoh-contoh yang terbaik adalah dimiliki oleh kekasih Allah ini, lelaki yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah orang lain. Kalau kita ikut orang lain belum tentu kita mendapat syurga. Okey, ikut sahabat kata, ya ikut sahabat tu pasal mereka ikut Rasulullah. Tetapi ini ikut siapa?
ikut John Lennon ke, Brad Pitt ke, Angelina Jolie ke, itu semua tak akan dapat apa-apa. Ya, bahkan ditakuti akan termasuk dalam golongan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang mengikut menyerupai satu kaum itu maka dia di kalangan kaum tersebut. Okey. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitab beliau yang berjudul Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram telah mensyarahkan secara lengkap Bulughul Maram, menduduki status hadis-hadisnya, menguraikan berbagai kosakata sulit yang ada di dalamnya serta memamparkan apa saja yang menjadi kandungan hadis tersebut. Selanjutnya syarah beliau atas kitab Al-Jami' merupakan bahagian akhir dari kitab Bulughul Maram ini. Kami pisahkan menjadikan sebuah buku yang tersendiri yang kami judulkan syarah kitab Al-Jami'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini Syekh Abdullah Abdul Rahman Al-Bassam ini adalah orang yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram dan dia takhrijkan, dikeluarkan hadis-hadis itu dan mungkin kadang-kadang dia tak tasihkan, tadhaifkan. Tanggungjawab kamilah yang akan cuba keluarkan hadis itu sahih dhaif, dan dia cuba memperhaluskan makna kalimah-kalimah yang sukar difahami. Jadi jazahullah khairan, ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada Syekh Abdullah Abdul Rahman yang cuba memberikan kita ilmu yang bermanfaat daripada buku ini. Kami berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga buku ini mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin dan menjadikan pembuka wawasan bagi setiap insan yang hendak menelusuri jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang cuba mencari apa yang Allah apa yang telah mencari kebenaran apa yang telah disampaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Daftar isi. Okay, kita lalukan daftar isi ini. Maka kita masuk bab yang pertama. Bab yang pertama. Adab kesopanan. Bab yang pertama, adab kesopanan. Kata al-adab adalah kata benda yang masdar daripada aduba ataupun adiba. Dalam ungkapan bahasa Arab dicontohkan aduba adiba ar-rajul, yang berarti lelaki yang beradab. Dalam hal kesopanan maupun wawasan dan atau keimanan. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan kata al-adab digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian arti kata inilah yang dipakai untuk menyebutkan kemuliaan akhlak, dan kata al-adab juga pula diisyaratkan oleh Allah sebagai menyempurnakan kenabian Muhammad seperti mana firman wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbahasan kalimah adab, ya, al-adab, kita ni bila sebut adab, kamu ni tak beradab. Okey, adab tu menunjukkan akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Oleh kerana itu dikatakan adab. Kalau tak beradab, maka dia katakan bukan akhlak terpujilah. Cuma di sini dalam bahasa Arab dia ada dua kalimah yang disebutkan adab. Adab ni termasuk dalam akhlak. Satu lagi adab maksud dia sastra Arab. Dan kita tak bicarakan sastra Arab waktu mula-mula belajar dulu. Bila tengok buku adab, oh ini akhlak, rupanya sastra Arab. Okey. Dalam bab ini yang kita bahaskan adalah adab, yakni akhlak yang terpuji. Dan lelaki yang mempunyai akhlak terpuji yang disebutkan oleh Allah. Bila Allah menyebutkan kita beriman bahawa tidak ada orang yang sebaik lelaki ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang terpuji yang diberikan anugerah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan dan puan, kedudukan Rasulullah di sudut segala-galanya memang tinggi. Oleh kerana itu dia memiliki yang dikatakan Sayyidul Anbiya, ketua para nabi. Dia kenapa? Kerana akhlaknya yang mulia, perbuatannya, perkataannya yang mulia, perbuatannya yang mulia. Tidak dinafikan, kita akan melihat bagaimana dalam siri akhlak-akhlak ini. Sehingga kan orang-orang menghina dia, dia masih lagi bersabar. Ya. Orang letakkan perut-perut binatang di belakang waktunya sujud, dia masih lagi tidak bertindak. Ya, dia sabar, tahan. Kalau saya mau lepuk juga. Ya. Dan apabila orang mengutuk Rasulullah depan Aisyah, ya, bila dia mengatakan Assalamualaikum alaika, kata Rasulullah, Aisyah pergi balas balik. Ya. Orang Yahudi itu dengan katakan perkataan laknat kamu apa semua. Lalu Rasulullah kata, ya Aisyah, isbiri, jangan, ya. Kamu tak dengar ke ya Rasulullah? Dia kata apa kepada kamu? Aku dengar dan aku dah balas ke atas kamu, yakni kejahatan atau kematian yang kamu katakan itu. Aku dah balas. Tapi Aisyah menjawab dengan perkataan yang begitu, ialah bahasa-bahasa kasar yang menyebabkan Rasulullah kata sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas dan tidak suka daripada perkataan-perkataan yang buruk. Nampak tak? Akhlak Rasulullah walaupun berhadapan dengan golongan-golongan Yahudi yang dah tentu menyakiti hati Rasulullah, tetapi cara dia menjawab itu diambil kira. Ya, cara dia menjawab itu menyelesaikan masalah, diambil kira. Itu yang kita nak. Akhlak kita tu. Macam mana ya? Boleh ke? Agak-agaknya. InsyaAllah mudah-mudahan kita cubalah sikit-sikit. Tak boleh pun kena bolehkan lah. Ya, kena bolehkan juga. Mudah-mudahan dengan kemampuan kita berakhlak mulia ini, orang akan tengok, Masya Allah, lainnya Mat ni, dulu dia ni. Okay. Ini di antara satu perkara yang menarik, yang kenapa dikatakan kepada orang kafir Quraisy katakan kepada Rasulullah, dia ni adalah ahli sihir. Ya, ahli sihir. Kenapa? Di antaranya sebab inilah Rasulullah SAW bila dia berdakwah, seorang itu bila masuk Islam, dia berubah 100% dari seorang mat lo'la, ya, jadi mat yang baik. Ya. Daripada minah yang lo'la jadi minah yang baik. Maksudnya kalau dulu dia cakap dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang na'udzubillah min zalik, tiba-tiba dia bila dia masuk Islam, lidah dia terus dikontrolkan. Dia tak ada cakap benda-benda yang mengarut. Sampai orang tengok, bila masa mat ni berubah, dulu dia yang paling teruk bahasa tapi berubah, 100% berubah. Itu dia Islam. Yang menyebabkan jangan pergi kepada Muhammad kerana dia ahli sihir. Tengok, mat tu dah dulunya okey je, sekarang dah berubah jadi macam senyap aja. Ya, itu dia. Kerana akhlak risalah yang Rasulullah sampaikan itu menyebabkan mereka berubah. Dan kita cuba berubah. Akhlak kita, ya, cuba berubah. Baik. Jadi oleh kerana itu, dalam memahami konteks adab yang diterangkan apabila Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak mulia yang seperti ini pula yang dimasukkan oleh Aisyah, iaitu saat dia berkata, orang bertanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana, lalu dikatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Dia akhlak dia memang Al-Quran. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa, dia tidak berbuat mengikut hawa nafsu, melainkan semuanya itu adalah program wahyu. Ya, tidur dia, makan dia, baring dia, bercakap dia, sehingga kan tahap buang air pun adalah program wahyu. Ingat? Buang air Rasulullah pun adalah program wahyu. Allah ajarkan apabila ditanya kepada kalangan sahabat, apa agama yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh Rasul kamu? Lalu dikatakan, kami diajarkan sehingga buang air itu pun diajar. Mengisyaratkan begitu tinggi agama kita, takkanlah buang air diajar, pemerintahan tak diajar. Ya, takkan. Ya, buang air, cara beradab buang air itu, nak masuk buat apa, keluar buat apa, dah tu buat apa, bagaimana, semua diajar. Ya, subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Oleh kerana itu semua ada, ya, semua ada. Cuma kita je yang tak belajar. Jadi kita tak jumpa, ya. Kita tak jumpa. Baik.
Khuluquhul Quran, akhlaknya adalah akhlak Quran. Adalah yang menjadi metod bagi mereka yang mempelajari kejiwaan baik kalangan ahli olah jiwa maupun suluk untuk menuju Allah, kerana As-Safrini mengulaskan dalam Mazmumah Al-Adab, katanya adab seorang ulama yang mengamalkan ilmunya adalah menyucikan jiwa, membaiki perilaku, menjaga diri dari larangan agama, menjauhi syahwat, menjauhi syubhah, menjaga hati serta meyakini yang tampak ataupun tidak tampak. Okey, dengan arti kata lain, sebagai seorang penuntut ilmu, ya, adab seorang ulama ataupun penuntut ilmu mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya serta mengamal ilmunya adalah menyuci jiwa, memperbaiki perilaku, yakni bersihkan jiwanya, baikkan akhlaknya, menjaga diri dari larangan agama dan juga menjauhi syahwat, menjauhi syubhah, menjaga hati serta meyakini akan tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi dalam bab ini tugas kita ni beratlah sebagai ulama, sebagai penuntut ilmu, ya, nak berusaha dalam mengislahkan diri masing-masing. Ya. Subhanallah, baca kat. Alhamdulillah. Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak mulia adalah sifat yang melekat dari penghulu para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, akhlak yang tercela hanya akan menjadi racun dan pada akhirnya akan membinasakan. Okey, Imam Al-Ghazali ini, okey, yang masyhur dalam perbicaraan imam-imam berkaitan dengan kitabnya, kita mengatakan, okey, kitab-kitabnya bermasalah dari sudut banyak penggunaan hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Okey, dan dia adalah isu dia sendiri, namun pendapat dia ini baik. Ya, dari sudut ni, Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak mulia adalah sifat yang melekat pada diri penghulu para rasul. Sebaliknya, akhlak yang tercela hanya akan menjadi racun dan pada akhirnya akan membinasakan. Ya, akhlak yang tercela dia adalah racun yang begitu halus. Ya, akhlak yang tercela ini dia boleh merosakkan. Kalau kita buat dosa dia, kita akan saksikan akhlak tak baik. Akan berlaku akhlak yang tak baik. Ya. Masalah para ulama salaf mengatakan, ya, bagaimana kalau seorang tu yang kita dah belajar dulu, kita bicarakan bahawa orang yang berdosa ini dia tidak akan dapat mengejutkan seorang itu di malam hari. Ya. Baik. Ringkasnya, akhlak mulia merupakan cerminan dari kesucian hati pelakunya. Sementara kesucian hati hanya dapat diraihkan dengan mujahadah. Ya, dengan arti kata lain, masing-masing bersedia untuk membentukkan diri dengan mujahadatun nafs. Kita kena paksa diri kita juga rupanya. Selama ni kita paksa anak kita, kita paksa orang lain. Kita pula bos kan, boleh paksa semua orang. Tapi dalam membentuk diri, kita kena paksa diri kita sendiri. Ya, terpaksa memaksa diri kita. Okey? Baik. Jadi menurutnya, orang yang dikalahkan oleh kemalasan sendiri nescaya akan sangat berat untuk melakukan mujahadah dan menyuci jiwa. Hingga pada akhirnya dia akan menyerah dan berkeyakinan bahawa akhlak yang buruk itu tidak dapat diubah. Ya, bila seorang itu dah rasa malas untuk bermujahadah, maka dia kata apa nak buat, memang akhlak aku macam tu. Dia jadi macam itulah. Jadi berputus asa dan dikatakan akhlak itu tidak akan berubah. Salah tu. Ya, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengubahkan berapa ramai orang sahabat, ya, daripada akhlak yang tidak baik. Umar sendiri terkenal dengan akhlak-akhlak yang kasar dalam Islam, dan di kalangan para sahabat ada yang membunuh anak sebelum masuk Islam. Ya, tetapi bila masuk Islam terus berubah. Di kalangan para sahabat ada yang, ya, memberi anak-anak perempuan kepada orang lain kerana keaiban, membunuh anak perempuan kerana keaiban. Tapi bila dia masuk je Islam, maka dia berubah. Ya, dia berubah kepada akhlak yang baik. Bahkan anak perempuan itu diberikan penjagaan yang sempurna. Okey.
Jika memang ada orang yang berkeyakinan demikian, maka kami akan menjawab, kalau memang akhlak perilaku yang buruk tidak dapat diubah, lalu apa guna nasihat dan petua? Apa guna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, hai Muaz, perbaikilah akhlakmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini bergantung kepada personal ataupun diri masing-masing yang nak mengubahnya. Kalau kita nak berubah, alhamdulillah. Ini berdalilkan hadis, ya, hai Muaz, perbaikilah akhlakmu. Jangan kita harap orang yang mengubah kita, ya, dengan rotan ke apa, tak boleh. Jangan juga harap kata, oh, kami harap kepada ustaz tu lah mengubahkan diri kami. Tak boleh. Tetapi bergantung kepada kita, ustaz hanya membimbing ataupun guru yang membimbing kita untuk berubah. Kita kena paksa diri kita berubah. Macam mana setengah orang dia paksa diri dia yang gemuk tu nak jadi kurus, dia kena paksa kontrol makan, kontrol itu, kena exercise, ya, maka dia dapat. Begitu juga dalam akhlak kita, maka kena paksa diri kita ialah berubah. Kalau kita tahu akhlak kita tak baik, kita ubah. Ya, tahankan mulut kita. Kalau kita jenis cakap laser je, ya, habis anak-anak, isteri, suami, semua kita bercakap laser, maka kena ubah. Maksudnya kita kena paksa, besar pahala, tuan-tuan dan puan, bukan sembarangan. Bila kita berhijrah, ya, kita berubah daripada perkara-perkara tersebut, besar pahala sehingga kemuncak akhlak yang tertinggi di sisi Allah, hanya Allah. Ya, kerana orang yang mempunyai akhlak yang baik ini, dia akan diberikan satu mimbar dari cahaya yang mempunyai akhlak yang baik, ya, di mahsyar nanti. Ini menunjukkan, mengisyaratkan kita kena berubah. Ya, tuan-tuan dan puan, kita kena berubah. Masing-masing. Ya, Ustaz Fadil kena berubah, dan para ustaz kena berubah, dan semua kena berubah untuk mendapatkan tahap inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ringkasannya, penawar dan penenang hati adalah ketaatan, sedangkan maksiat adalah daki dan penyakitnya. Kemuliaan akhlak adalah tanda dari sihatnya jiwa, sementara penyelewengan dari akhlak mulia menunjuknya adanya penyakit. Jadi kalau kita rasa bermasalah je akhlak kita, berarti itu adalah penyakit dalaman yang perlu diubatkan. Dan kita dah belajar bab perubatan hati, banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Mudah-mudahan perubatan itu akan menjadi pada diri kita dan kita berubah menjadi orang yang baik. Baik. Hadis hak sesama muslim. Bab yang pertama dalam bab ini, tajuk yang pertama dalam bab ini, hak sesama muslim. Okey, ini disebutkan hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan muslim. Dia ada beza antara hubungan orang Islam dengan hubungan orang kafir. Ya, memang ada beza. Kedudukan orang Islam memang tetap tinggi. Ya, kedudukan orang kafir, ya, kita ada hak dia yang perlu kita jaga. Dan kita telah bahaskan tentang kedudukan tiga taraf kafir yang dikatakan kafir zimmi, kafir ahdi wa kafir harbi. Maka dua ini, kafir zimmi dan kafir ahdi, di bawah perjanjian ini perlu kita muamalah baik, ya, dengan akhlak yang baik. Kerana zaman Rasulullah ramai yang masuk Islam disebabkan akhlak Rasulullah yang baik, ya, dengan mereka. Jadi kita pun kena jadikan ia sebagai satu contoh yang terbaik. Baik. Hak sesama muslim. Hubungan kita sesama muslim dengan muslim lagilah baik. Kerana Rasulullah SAW pada hari perang di hari Haji Wada', ya, di Padang Arafah, dia telah mengisytiharkan tentang hak kita sebagai seorang muslim. Hak darah kita, kehormatan kita, harta kita, semuanya adalah haram di sisi Allah. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh ambil sesuka hati. Tak ada siapa yang boleh buat sesuka hati. Tidak ada siapa yang boleh nak mencemarkan dengan mengumpat, mencerca sahabat dia, seorang muslim itu sesuka hati. Kerana itu hak Islam. Oleh kerana itu batas orang Islam tinggi sangat. Menyakiti orang Islam terlalu berat di sisi Allah. Membunuhnya lagi berat. Na'udzubillah. Kita mengaibkan dia. Kehormatan dia pun lagi berat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, hak sesama Islam, ya, kena jaga. Hak, kalau ikutkan hak ini terlalu banyak. Tetapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, kita akan bacakan pada dalam bab ini. Ya. Hadis yang pertama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
dia berkata Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimin sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza 'atasa fahamidallah fasammathu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Okay. Maksudnya, hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain ada 6. Ini diisyaratkan kepada hak-hak ya secara umum, hak-hak orang Islam di antara satu sama lain. Ada 6. Itu hak yang mesti kita tunaikan. Pertama, bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam untuknya. Assalamualaikum paling kurang. Jadi, kalau kita berjumpa seorang muslim, bagi ucapkan salam. Rasulullah amat melarang kita angkat tangan saja. Kalau assalamualaikum angkat tangan tak apa. Tapi kalau angkat tangan ya ada tasyabbuh dengan golongan yang bukan Islam. Tetapi kalau dah jauh sana, itu tak apalah angkat tangan. Ini jauh pun assalamualaikum, habis dengar orang sampai ke dalam yayasan taklim pun dengar. Ya, itu tak jadilah. Ya, ini kalau dekat assalamualaikum kan. Sehingga kan Athar pun ada menceritakan bagaimana para sahabat ya dia lalu jalan-jalan tiba-tiba terpisah oleh dinding tembok kebun tu, habis je tembok tu bertemu balik assalamualaikum, dia bagi salam balik. Okey, jadi dalam bab itu agak menarik yang dikatakan ifshus salam, di antara sifat-sifat ahli syurga ya menyebarkan salam. Okey, nanti kita akan syarahkan. Yang kedua, bila dia mengundangmu, maka penuhilah ya, datang dalam jemputan. Apabila dia minta datang, maka datanglah. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat. Yang keempat, bila dia bersin dengan dan mengucapkan alhamdulillah, maka bacakanlah untuknya yarhamkallah. Bila dia sakit, jenguklah. Bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Hadis rawahul Muslim. Ya. Okey. Jadi dalam bab ini dia ada kosakata. Rasanya kosakata ini tak perlu kerana ianya dalam bahasa Arab untuk diterjemahkan. Tetapi dia dah terjemahkan. Baik, kandungan hadis. Islam adalah agama persaudaraan dan kasih sayang yang selalu mendorong dan menyemangati umat dan mewujudkan dua hal tersebut. Kerana itulah Islam mensyariatkan beberapa hal yang menjadikan sebab terwujudnya persaudaraan dan kasih sayang. Okey. Jadi agama Islam adalah agama kasih sayang. Jadi dia cuba hidupkan ya kemuncak apa sifat-sifat amalan-amalan yang boleh mendatangkan kasih sayang. Ya, ini di antara perkara yang penting. Tetapi sayang umat Islam pada hari ini bila kita melihat berpecah belah, terutamanya umat Islam di Malaysia tahap berpecah belah yang begitu kritikal. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kejahilan, kerana nafsu, kerana hawa, ya, mereka telah meninggalkan ajaran Islam. Berani mengkutuk, berani menghina sesama Islam. Tak kira di WhatsApp ke ataupun di Facebook ke di Twitter ke di mana-mana saja adalah haram sama sekali kita mengeluarkan kata-kata yang tak seharusnya. Macam mana kita nak ni? Komen pun tak boleh kalau ikutkan kalau tidak ada keperluan. Tak perlu. Ya Allah. Berat ya. Sebahagian di antaranya dan menjadikan terpenting adalah melaksanakan kewajipan sosial terhadap sesama kaum muslimin. Ya, menyebarkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, mendoakan, bersin, menjenguk yang sakit dan mengantar jenazah. Hadis yang mulia ini kandungannya mempertegaskan kewajipan-kewajipan tersebut. Kami akan menguraikannya satu persatu insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan huraikan satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan salam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur. Buka surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke 24. Surah yang ke-24. Jumpa ya.
ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Okey. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa ada adab masuk ke rumah ialah dengan memberi salam. Tujuan kita memberi salam itu sebab kita nak masuk rumah, nak tengok apa yang ada dalam rumah. Pasal apabila kita memberi salam pun ada adab-adab. Ada adab-adabnya. Tapi zaman sekarang loceng. Ya, pun ada adabnya. Ya, tak menjadi masalah sebagai tanda. Dah takkanlah nak menjerit-jerit apakah hai ke Kamiah tu dah ada suara nyaring sangat-sangat. Assalamualaikum. Ya, sampai riuh rendah orang jiran sebelah, apalah bising sangat tu kan. Jadi dia bagi kalau loceng, petiklah loceng kan. Bila dah dibuka pagar tu barulah masuk, bagilah salam. Itu kaedah-kaedah yang perlu kita tahu. Ya, tak payahlah duk menjerit-jerit tiba-tiba loceng rosak ke itu. Wallahu a'lam lah. Sekarang zaman sekarang teknologi banyak, pakailah handphone call. Aku kat depan ni dah dekat setengah jam nunggunya. Aku picit-picit kamu tak, kenapa tak buka? Oh, rumah apa ni elektrik tak ada pula. Loceng tu dah rosak. Okey. Gunalah telefon. Jadi dia ada adab-adab yang perlu kita bagikan. Itu salam kat rumah. Nanti kita bicarakan berkaitan dengan salam tempat lain. Bila berjumpa bagi salam. Okay. Jadi bila berjumpa bagi salam, tapi oleh kerana Syekh ini telah menggunakan kalimah bila kamu nak masuk bagi salam, jadi dah membicarakan tentang bagaimana kita masuk di dalam suatu hukum masuk dalam satu rumah. Okey, kita selesaikan dalam masalah ini sedikit. Cara apabila kita berada di rumah ataupun di pagar lah. Di pagar kita petiklah loceng kan, tak apalah. Kalau tak buka tu sebanyak 3 kali. Tapi itulah tak tahu ada elektrik ke tidak, ada elektrik ke tidak. Okey. Ataupun loceng tu dah rosak ke. Okey. Satu. Dan kedua, kalau rumah tu tak ada pagar ke apa, bolehlah bagi salam sikit ataupun ada pagar yang agak jarak. Assalamualaikum. Okey. Bagi salam dalam keadaan berjarak. Okey. Dalam keadaan berjarak. Maka bila bagi salam dalam keadaan berjarak, mungkin orang dalam rumah ni dia dalam keadaan berhajat. Mungkin dia dalam keadaan yang dalam keadaan dia ialah membuat satu kerja yang tertangguh-tangguh, ataupun mungkin dia tengah solat duha ke, solat fardu ke, kita tak tahu. Jadi anggaran tu kena ambil kira. Dia bagi sebanyak 3 kali, yang mengikut hadis mengisyaratkan bagi salam sebanyak 3 kali. Ya, bagi salam sebanyak 3 kali. Ya. Jadi bila kita bagi salam sebanyak 3 kali, paling kurang Mak Minah tu, ya, dalam tandas tak adalah keluar bawa Allah nak tutup kepala dengan tisu tandas ke, tak ada. Kan? Jadi dia bersedia ambil tudung nak pakai, ya, untuk tengok siapa yang bagi salam. Ya. Jadi dalam bab itu, pertama bagi salam dalam keadaan berjarak. Yang didengar, ya, Assalamualaikum. Tunggu sikit, lebih kurang 30 second ke ataupun 1 minit. Ya, tak ada juga. Assalamualaikum. Okey. Tunggu lagi seminit. Betul, tak ada juga. Assalamualaikum, Kak Mek Ahoy. Hari dah nak hujan ni, takkanlah aku nak duduk lenjun kat luar. Al-muhim 3 kali bagi salam. Ataupun petik loceng 3 kali dalam keadaan jarak 3 kali. Baik. Dalam ikut kaedah memberi salam ini, kalau orang yang ada dalam tak nak buka, maka hendaklah kita akur, ya, kita tinggalkan.
berarti dia tak suka kita datang waktu itu, mungkin ada masalah-masalah tertentu, ya, ataupun ada perkara-perkara yang kita kena husnuzon. Jangan pergi kita tengok, ngintai, buka sana, buka situ, jenguk sana sampai ke pintu ke dapur, tak boleh. Ya. Kalau dah tak ada, okey, tak ada husnuzon, tinggalkan. Ya, call pun tak angkat, okey, tak apa, tinggalkan. Husnuzon, ya, kerana kita mendatang. Jadi itu di antara kaedah yang penting dalam beri salam, dan insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika